Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita sambung pada malam ini hadis yang ke-13, ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Nasihat bagi siapa? Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan orang awamnya. Malam ni kita pergi tanda saya habis malam ni Taman Desa Aman bulan 11. Saya ingin mengambil kesempatan malam ni mengucapkan selamat menyambut PKPB. Apa dia PKPB? PKPB Perlis, Kelantan, Pahang bebas berjalan. Faham? Tiga negeri itu dia bebas. Lain tak boleh. Baik, kita dengar sikit daripada sini, kemudian saya akan ambil di sini sebab sini lebih detail, lebih terperinci huraian Dr. Zazan Muhammad tentang nasihat bagi pemimpin, nasihat bagi orang awamnya. Baik. Di sini disebut nasihat terhadap pemimpin, membantu dan mentaati pemerintah. Dia lebih kurang sini, saya urai di sanalah, yang ini kita baca bagi habis. Membantu dan mentaati pemerintah atas dasar kebenaran. Kita kena tolong, kena taat kepada pemimpin atas dasar kebenaran sahaja. Mengingatkan mereka dengan baik terhadap perkara yang diabaikan. Jadi kena bagi nasihat kat pemimpin, bukan melikut macam tu ya. Tak kira lah siapa jadi pemimpin, tak betul. Sekitar sebagai rakyat boleh bagi nasihat. Mengingatkan mereka dengan baik, cara elok lah, terhadap perkara yang diabaikan. Tanggungjawab dia tak tunai, kita kena habang ada. Tidak memberontak, ni lagi satu dia habang. Dan menjinakkan hati manusia agar mentaati mereka. Hati manusia ni yang tadilah wa ammatihim, yang ni orang awamnya. Habis. Mari kita tengok sini. Ini perinci. Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Pertama, menolong dan menyokong mereka dalam perkara kebenaran dan keadilan. Kena tolong, kena sokong. Siapa dia? Bila mana pemimpin ini menunaikan tanggungjawab dia dalam perkara kebenaran dan keadilan, yang ni kena sokong. Selama mana mereka berjalan di landasan yang benar, yang ni berpandukan Al-Quran As-Sunnah, kita wajib kena tolong, kena sokong. Begitu juga mereka senantiasa menegakkan keadilan. Ni pemimpin jenis ni kita kena tolong. Jadi maknanya kalau Al-Quran tu banyak juga lah ayat-ayat yang boleh kita kaitkan tentang menolong, menyokong. Kalau menolong tu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan peningkatan ketakwaan. Ini ajaran kita. Ini yang kita kena pegang. Tak kira siapa dia, walaupun dia bukan Islam, tapi kalau pertolongan dia tu, dengan pertolongan dia Islam boleh naik, tak ada masalah. Sebab ada hadis yang menyokong kenyataan saya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan jangan terkejut. Satu hari nanti tidak mustahil
Islam tertegak di bumi Allah, di bumi Malaysia dengan sokongan orang bukan Islam, sokongan orang-orang bil fajir, mana orang-orang yang jahat, orang bukan Islam, ya orang kafir, minum marak, tapi dia mau kepada Islam. Nah, itu ada hadis Muslim. Contoh boleh cari kitab hadis Imam Muslim, hadis itu hadis ke-89. Pergi cari, ada. Nah, jadi kita jangan terkejut pula esok Islam menang, orang bukan Islam pun sokong, tolong. Nah, apatah lagi kalau kita dapat membuktikan keadilan Islam memang cantik. Nah, jadi tolong menolong, nah, dan menyokong mereka dalam perkara kebenaran dan keadilan. Menyokong ni termasuklah dalam arti kata bekerjasama. Nah, kalau ayat lain An-Nisa 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Ini lagi satu. Teringat dia bacalah An-Nisa 85. Cuba tuan-tuan ingat makna. Di sini ada. Dia ada huraian. Nah, An-Nisa 85. Sesiapa yang memberikan syafaat yang baik, syafaat ni pertolongan lah, nescaya ia akan memperoleh bahagian pahala daripadanya. Tu tuan-tuan dengar tu, bila kita bagi syafaat yang baik, pertolongan yang baik, ganjaran pahala sama-sama kita dapat. Tapi kena ingat, dan sesiapa yang memberikan syafaat yang buruk, apa dia? Sat lagi di bawah ada huraian, nescaya ia akan mendapat bahagian dosa daripadanya. Makna sebahagian dosa tu kita sama-sama pikui. Kata kita tolong puak-puak haprak, kan? Mari kita dengar huraian. Syafaat yang baik di sini maksudnya memberi bantuan, tolong dan turut berjuang membela Islam. Oh cantik, tu syafaat yang baik. Tengok huraian dah. Saya teringat, memberi bantuan dan turut berjuang membela Islam. Ini cukup dia berjuang membela Islam ni tak semesti kita pun turun terjun ke medan perang. Mungkin kita jenis penakut ni kan, takut nak mati lah, kita bagi duit, kita bagi kelengkapan perang, kita sponsor. Itu pun kira makna kita berjuang lah, tapi kita takut mati kan. Tak mau hampa pilah, hampa mati, hampa punya pasal aku sponsor ya kan, contoh. Cuba dengar syafaat yang buruk, yang ni jangan nak buat. Pula maksudnya perbuatan belot memihak kepada musuh. Ini yang duk berlaku dalam negara kita ni. Orang yang mengaku Islam belot memihak pada musuh, tak boleh. Dengar lagi hujah seterusnya, muka surat 536, yang mana kita ingat kita penderas bang malam ni. Lepas ni sambut, selamat menyambut PKPB. Cemuih lah aku pun. Ni duk congak nak buat apa sebulan lepas ni. Kan? InsyaAllah kalau tuan-tuan rajin, setiap pagi buka insyaAllah live Facebook saya, Syarilong Original. Esok saya mula balik lah. Mereka pun rindu lama dah saya tak muncul. Baru-baru ni, tapi itu ada kesempatan saya buat juga lah 20 minit. Pakak sodok ramai pakat tengok view tu ramai. Sebab saya ni banyak politik. Ustaz-ustaz sekolah saya tu mereka tak kerti bab-bab tu politik mereka kurang. Mereka baca kitab. Kita tok 5-6 orang, ustaz 6 ke 7 orang. Jadi setiap hari ada giliran. Dan nampak PKPB ni aku sapu kat aku semua lah. Dan saya sebenarnya wujudkan benda tu kerana nak bantu ustaz-ustaz. Jadi mereka buat kuliah pun sekolah bayar. Bagilah RM50. Mereka bukan pergi mana duduk tantu ya, kan? Sejam ke 45 minit, pandai-pandai apa. Saya aku free. Jenis orang warak itulah kan. Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung pada golongan zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Cuba dengar, apa dia makna jangan cenderung? Jangan bersahabat, jangan bekerjasama, jangan duk tolong, jangan duk bantu, jangan bersubhat.
Jangan bersetuju dengan perbuatan-perbuatan mereka. Apatah lagi, lebih-lebih lagi, orang-orang yang menjadi musuh Islam dan musuh umat Islam. Macam tu ada lah kan. Nah, siapa dia? Musuh Islam dan musuh umat Islam di Malaysia. Nah, mereka ni, kita sebut bila kot mereka tak faham. Mereka ni tahap mereka najih mughalazah. Najih mughalazah ni apa dah? Nah, apa nama, anjing dan babi. Faham? Najih bekat tu. Anjing dan babi ni kalau kita terjemah dalam orang putih, anjing dan babi, dog and pig. Bila ringkas DAP. Faham tak ni? Tu najih mughalazah. Jangan dekati puak-puak ni. Apatah lagi duk pergi sokong dia. Jelas depa ni musuh Islam. Kalau jauhi benda lawan, tidak. Tuan fikir ni lah. Bukan saya nak masuk politik, dek. Boleh? Macam DAP ya. Ampun DAP tu ampun yang pasal. Nah, saya tetap cakap, kalau anak daping ni anak najih mughalazah ni, dia boleh condemn yang di Pertuan Agong. Tuan-tuan fikir sudah. Depa latih anak depa tuan-tuan supaya benci Islam, benci Melayu. Kita tak pernah ajak anak cucu kita supaya membenci bangsa lain dan agama lain. Betul tak? Tuan-tuan tengok sampai dia berani condemn. Bila ditanya dia kata ini hak kebebasan bersuara. Jadi saya pun setuju. Karena ia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 10.1A. Setiap warga negara adalah berhak dan bebas bercakap dan mengeluarkan fikiran. Jadi dia nak condemn Agong, condemn. Saya pun warga negara. Tengok elok, nampak macam Bangla ke apa? Saya pun nak kata puak-puak ni najih mughalazah. Salah tak? Tak salah Betul tak? Saya bukan hina agama dia. Saya kata dia tu ya, kan? Depa ni najih mughalazah. Jadi kalau tolong puak-puak ni dia ayat Quran. Belot dan memihak kepada musuh Islam. Ayat tadi sebut Hud 113, kita tak boleh bekerjasama dengan musuh Islam, apatah lagi musuh kepada umat Islam. Jadi kalau pemimpin itu jenis yang bagus, macam dia kata di sini, menolong dan menyokong mereka dalam perkara kebenaran dan keadilan. Keadilan ni apa? Adil mana? Pemimpin ni senantiasa meletakkan apa jua tindakan mereka kena pada tempat. Itu adil lah. Wad'ush. 2 hari dah tuan-tuan saya tak pas steady sepak tu, ada penyakit pun kan. Tak lama rabah no. Paling lama pun 30 tahun ni insya-Allah. Wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu kena pada tempat itu dikatakan adil. Lawan kepada adil zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Jadi pemimpin yang macam ni, yang senantiasa di landasan kebenaran dan senantiasa menegakkan keadilan, kita kena bagi nasihat kat depan. Macam mana? Menolong dan menyokong mereka. Boleh faham kan? Boleh. Bawa balik kerja. Bawa balik kerja. Kira A pahala banyak. Tak rumah kat mana? Kat sini tak? Ni bagus. Ni baru balik kerja terus main. Ni tak kerja minta main, mangkuk ayun semua. Tak mahal kan kalau orang Taman Desa Aman, Taman Desa Murni. Desa Aman 2 kali 5. Nak gila ngentuk Apakah yang dimaksudkan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin? Yang kedua, patuh pada mereka dalam urusan kebaikan. Asalkan urusan tu urusan yang betul, patuh. Kita dah selalu sebut ketaatan ni dia ada batas-batas dia. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah azza wa jalla. Betul lah. Dalam kitab ni juga. Nanti saya tengok. Di ke-59 riwayat Imam Ahmad. Hadis ke-57. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah azza wa jalla. Betul. Hadis ke-57. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ni
Sejauh mana kita boleh patuh pada makhluk, itu hadis dia. Nah, tidak ada kepatuhan, la ta'ata li makhluqin, tidak ada kepatuhan terhadap makhluk, apa nama, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wajal. Sekiranya makhluk itu mengajak kita mendurhakai Allah, tak wajib dipatuhi. Faham? Pasal apa? Hadis lain sebut innama ta'atu fil ma'rufi, hadis Muslim. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara-perkara ma'ruf saja, perkara-perkara baik. Untuk pengetahuan, kita di Kedah kuliah boleh berjalan seperti biasa. Cuma duk pikir ni boleh mentah daerah ke tak? Sama-sama Kedah boleh. Arahan dia keluar, dia kata yang tak boleh ustaz luar Kedah tak boleh. Baca tak baca. Cuma saya duk fikir, saya banyak kuliah di Kedah ni, banyak ialah. Kan? Cara boleh mentah kata tak tahulah daripada Sungai Petani esok nak main Sungai Ulang boleh tak? Tak boleh. Kena buat surat kot. Tu daerah lah. Tu daerah berbeza tak boleh no. Tetapi majlis agama membenarkan merentah daerah untuk penceramah di Kedah. Tu ada dalam tu. Kan? Tu nak kena berjumpa polis pula ni. Kan? Saya ada Taman Selasih, Taman Desa Permai, Sungai Ulang, tu semua dia lah tu Kedah. Tu ada 2 tempat baru bulan ni, Sungai Limau, kemudian Taman Gemilang. Kan? Kalau tak boleh, alamat aku jual cendol lah bulan ni. Kan? Nak hidup juga Syekh. Kan? Awak hampa ingat ustaz ni warang-warang sampai tak makan tak? Jual cendol apa dia buat macam mana? Cendol. Siapa tak beli, cerai. Nak bagi hilangan tu ke ada apa? Baik. Patuh pada mereka dalam urusan kebaikan. Saya boleh kemukakan dari Quran tuan-tuan. Tadi hadis Imam Ahmad, Imam Muslim. Bila kita taat dalam perkara yang tidak betul, kita bakal dimurkai oleh Allah. Mana dalil? Surah Hud ayat 97 hingga 99. Saya baca ya, tuan-tuan dengar ayat ni. Nah, cerita siapa? Cerita arahan Fir'aun yang dipatuhi oleh seluruh rakyat bumi Mesir. Ila Fir'aun wa malaihi fattaba'u amra Fir'aun wa ma amru Fir'aun birasyid yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud wa usbi'u fi hadhihi la'nah wa yaumal qiyamah bi'sal rifdul marfud. Dengar kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu kaum Fir'aun menurut perintah Fir'aun. Kan dia kata sini yang dimaksudkan makna apa? Tadi dia kata apa? Maksudnya ialah patuh kepada mereka dalam urusan kebaikan. Kita wajib kena patuh kepada pemerintah dalam urusan kebaikan. Ini cerita Fir'aun. Kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu kaum Fir'aun menurut perintah Fir'aun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Apa dia? Fir'aun suruh bunuh anak perempuan. Tuhan dah cerita dah. Sejauh mana? Tak dengar? Anak lelaki-lelaki. Aku nak test hampa. Kan? Rupanya dia pakar jugalah kan. Nak test hampa ke ada apa? Sebenarnya aku tersilap cakap. Hampa duk gelak apa? 2 hari ni memang manyau semua. Tak tahu saya silap makan apa tu. 2 hari dah. Aduh. Kalau tidak sebelum subuh tu boleh baca Quran 2 pagi dah tak boleh pi. Saya terpaksa tidur sampai nak buka biji mata tak boleh. Kau tak tahu kau nak naik martabat wali pula kalau ni kan. Wali kepala otak apa duk tidur apa. Ya, tak boleh pi. Nak baca Quran tak boleh dah. Semayang malam tu kita dah buat habis-habis duk ada 40 minit ni. Selalunya saya baca Quran. Tak boleh pi 2 pagi dah. Tak tengok esok pagi pula. Nah, dia kata sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul. Depa patuh juga. Apa jadi? Cuba dengar. Dia cerita pertama di akhirat. Fir'aun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat. Kemudian tetaplah ia akan membawa mereka masuk ke neraka.
dan seburuk-buruk tempat yang dimasuki adalah neraka. Itu akhirat. Kita patuh pada arahan pemimpin yang tak betul. Kemudian, dan mereka diiringi oleh laknat. Laknat makna hidup tak selamat. Nah, ni macam kita kena COVID ni dia. Ni laknat tuan-tuan. Bala. Nah, faham bala? Tak kenal, tak tahu. Bala sunram. Dan mereka diiringi oleh laknat. Laknat ni hidup yang tak selamat. Hidup yang senantiasa ditimpa bala bencana. Ada pada muka surat yang saya baca tuan-tuan lah. Kok macam tak percaya kat aku. Muka surat 35. Kalau tak salah saya. Kaum Yahudi telah dilaknat, ni huraian, oleh Allah Azza wa Jal, dan akibatnya mereka sentiasa ditimpa bala bencana dan tidak menemui selamat di panjang sejarahnya. Jangan kita jadi satu kaum yang dilaknat oleh Allah. Faham? Laknat ni bala bencana, hidup tak selamat. Ni laknat ni. Nah, ni laknat. Baik. Kemudian dia kata lagi, di dunia, dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia ini dan pada hari kiamat. Tu dia, di dunia sampai ke hari kiamat kena laknat. Pasal apa? Kerana patuh pada arahan pemimpin, sedangkan arahan itu tidak betul. Kita nak patuh betul ya. Laknat itu adalah seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Baik. Itu yang kedua. Mana saya boleh kait dengan Quran, saya kait Quran. Saya suka macam tu. Saya minta maaf, saya tak suka kita cakap tak ada sandaran. Hak kita mampu kita bawa lah. Hak tak mampu tu apa cari sendiri lah. Ya, nah. Baik, itu yang kedua. Maksud nasihat untuk para pemimpin. Yang ketiga, tegur mereka dengan cara yang sopan. Yang ni saya boleh kait hadis. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Kisah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, penghulu segala syuhada. Syekh, anda nak duduklah di akhirat esok dengan Sayyidina Hamzah. Nak duduk sekali. Betul kan ni? Inilah kerja kita yang ni. Hadis abang. Sayyidus syuhada Hamzatu, thumma rajulun qama ila imamin jair fa'amarahu wa nahahu faqatalahu. Oh, bukan senang nak buat kerja ni. Penghulu segala syuhada ialah Sayyidina Hamzah. Kemudian yang akan bersama-sama dengan beliau ialah orang-orang yang bangun lantas menuju kepada pemimpin yang zalim, lalu disuruh dan dilarang pemimpin tersebut bunuh dia. Siapa berani buat kerja ni duduk dengan Sayyidina Hamzah. Tengok di sini kita boleh kait juga dengan apa yang disebut di sini, ialah yang ini tegur mereka dengan cara yang sopan. Jangan takut nak tegur. Yang hadis saya baca tadi, dia suruh, dia larang. Yang ni yang kena buat, tapi cara elok lah. Yang ni jangan buat. Lalu pemimpin tu bunuh dia. Donald Trump mengamuk pasal dia kalah kan. Donald Trump. Hak menang tu nama apa? Joe Biden. Orang berapa bulan tak? Ingat kan Bidin? Kawan tu buat lawak dalam Facebook, dia nama Abu Bidin. Dia kata nama dekat-dekat, tapi bukan abangku dia kata. Ni pun Yahudi ke? Allah, Amerika net siapa pun Pak Ji duk kapiak apa tu, Yahudi kuat tu semua tu. Dia apa, ada juga yang puji Trump. Dia tak apa nak kacau Islam. Yang ni dia kata tunggulah kan. Itu cuma Trump ni orang marah, dia mengaku apa, milik Israel, Baitul Maqdis kan, ibu negara Israel kan. Yang tu kita tak setuju. Patut dia hantar satu video, tengok dia mengamuk, dia katuk habis dalam pejabat dia. Betul ke tak tahu, mungkin masa tu dia dah dapat keputusan dia kalah kan. Menang tu Joe Biden. Baik, tegur mereka dengan cara yang sopan. Ini ajaran Islam. Jangan kata pemimpin tuan-tuan. Orang bukan Islam pun saya boleh kait dengan ayat Quran dalam surah An-Nahl ayat 125. Bila kita ajak orang bukan Islam berdialog, lah ni apa kata dialog, ni bukan dialog, maka Allah ajak kita, wajadilhum billati hiya ahsan. Tengok Tuhan ajak,
Maka berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ada Syekh ayat tu? Tak dengar? Tak dapat lagi? Oh, yang saya ajak nombor tu plus 628 kan? Dia lambat sikit no? Tak dengar? Oh, Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125. Sahabat kita dia buat pakai nombor dulu, sahabat di sini kan nombor tu. Sahabat di bawah pulang tu. Oh, An-Najah. Oh, depa ni tak tahu, Fauzi tak tahu. Lah ni boleh cek Fauzi. Bila saya sebut surah An-Nahl, type An-Nahl ayat 125 saja dia keluar. Tak keluar slow, dia slow sikit no. Tapi ini pun satu cukup baik lah, satu aplikasi yang cukup baik. Saya dapat ilmu ni seronoknya. Lain kali hak mana aku lupa aku tekan, tak ada buka Quran lah, pop tanya dia, WhatsApp kat dia macam kita WhatsApp kat member lah kan. Dia balas balik, nampak sikit lah. Jadi dalam ayat tadi ayat 125, dan berdebatlah dengan mereka cara yang baik. Tu orang-orang yang kita nak berdakwah tu lah. Walaupun dia Islam ke bukan Islam, Islam ajak supaya cara yang baik, cakap jangan emosi. Tapi saya tak boleh, saya mudah emosi. Saya tak boleh. Janganlah duk hantar aku jadi wakil nak pergi duk muzakarah dengan orang-orang pelik-pelik. Sekali lagi aku jekah mampu, dia jekah aku balik, memang aku tampak terus ya. Kalau dia tak mampu, aku mati dua tu kan. Jangan duk main-main aku cengeng. Tegur mereka dengan cara yang sopan. Ni ajaran Islam. Cakap pun Tuhan ajak kita kena sopan. Al-Baqarah 86. Wa qalu linnasi husna, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Sebab tu tuan-tuan, waktu saya kerja dululah, saya pernah kerja bank 16 tahun. Kita pergi, orang panggil apa? Kursus kan. Jadi kami diajar tentang tentang sopan santun lah. Walaupun kita dapat tekanan, walaupun pelanggan ni menyakitkan hati kita, dia kata kena juga berlakon muka senyum. Kan, cakap tetap kena elok, sebab depa pelanggan kita. Kita dilatih sampai tahap itulah. Jadi maknanya bila depa marah macam mana pun, kita ni kena kontrol kemarahan. Sebenarnya benda ni diajar oleh Islam. Tadi ayat 86 Al-Baqarah, wa qalu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Jadi kalau kita duk pergi jekah pelanggan, dia tak main dah tutup bank kan. Tapi aku pilih kursus bab tu, tapi ada sekali tu tak boleh aku jekah balik. Aku kena marah dengan manager. Awak tak jekah dia, kau ajak kan. Dia nak tunjuk dia lawyer India, dia tampak meja, hentam meja. Hang tak tahu ke aku siapa? Aku mana tahu. Apa hang Sami Belu kah? Dia India mari. Aku lawyer. Aku kata aku peduli apa hang lawyer. Who cares man? Aku cakap orang putih pula. Alamak, dia lagi nak ingin masuk pergi jumpa manager, buat laporan kata pegawai di luar ni marah aku. Manager panggil, bukan aku marah, dia kau ajar. Mula dia jekah kani saya. Lepas tu saya pergi lah. Saya pergi cara elok lah mula-mula. Yes, can I help you? Kan? Oh, dia pun dia hentam-hentam. Dia kata jangan macam tu, Hana nak apa. Orang ramai. Masa tu belum lagi computerized. Zaman manual, tuan-tuan tahulah. Lambat. Kan? Kita cakap elok pun dia duk tunjuk dia punya something. Dia tak kenal ni cucu apa panglima besi kan. Aku pun nak ingin aku cakap dia. Dia kata nak ambil tindakan, hampilah ambil tindakan, aku tak takut kan. Dia gempak tahun tu lah India, aku apa tak tahu kan. Duk gempak tahun tu lah. Aku pun buat selamba, dia tak tahu aku pun takut ke. Takut apa kan, apa boleh buat apa. Tapi bagi tahu kat pengurus dia boleh terima. Saya bagi penjelasan pasal apa aku jekah dia balik, pasal dia kau ajak kan. Baik, tegur mereka dengan cara yang sopan. Kalau nanda dari Quran tadilah maknanya Al-Baqarah 86.
Kalau dalam soal dialog kita bermuzakarah, berdebat pun kita kena wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, jangan emosi. Surah An-Nahl ayat 125. Mengingatkan mereka ketika mereka lalai dari kewajipan. Ingat, memperingati ini bagus ya tak? Wa tawassaw bis bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tu wal asri tu. Pendek ya tuan-tuan, tapi banyak pengajaran. Di antaranya orang yang tidak rugi, orang yang beriman serta beramal soleh, kemudian mereka berpesan dengan kebenaran, dan mereka berpesan dengan kesabaran. Nah, jadi maknanya ini di antara tanggungjawab kita selaku rakyat. Kita boleh bagi nasihat pada para pemimpin, mengingatkan mereka ketika mereka lalai dari kewajipan. Kita pergi Tan Sri, nampak gaya Tan Sri ni dah mungkin terlepas pandang ni kewajipan Tan Sri bagian kan. Tu cerita dia. Nah, boleh Syekh, boleh duduk mana? Duduk sini. Tak pernah tengok pun sebelum ni. Baru balik. Tak dengar. Apa dah? Ada COVID. Apa yang buat mapu? Lagi. Jangan menghasut orang ramai untuk berpecah belah. Tapi jangan duk faham yang tu lurus sangat. Tapi kalau pemimpin tu zalim, kena habaq kat rakyat. Pasal dalam Quran dia sebut, mana-mana rakyat yang dizalimi, rakyat berhimpun buat satu program bagi penjelasan penerangan tentang kezaliman pemimpin, ketika itu bukan menghasut. Itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan kezaliman. Tuan-tuan kena rujuk tafsir Zainuddin Hamidi surah An-Nisa ayat 148. Kena faham lah. La yuhibbullah al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Tu. Allah kata Allah tak suka perkataan yang disebut secara terang-terang, kecuali yang menyebutnya orang yang dizalimi. Zainuddin Hamidi best dia tafsir ayat ni. Dia kata suara-suara rakyat yang dizalimi oleh pemerintah tidak boleh dianggap sebagai hasutan, melainkan satu cara nak menghilang dan menghentikan kezaliman. Faham? Faham tak ni? Itu yang berlaku perubahan dalam negara kita kan. Berapa lama UMNO BN perintah zalim, terang dia apa mengudum kan, hilang kuasa. Dia ingat naik puak tu okey, rupanya karaoke kan. Tambah pula ada pula tu najis mughalazah pula kan. Allah, kacau sungguh, kacau. Kita tak buat apa pun. Tuan-tuan dengar ayat ni nah. Ayat 10 Al-Anfal. Ini ayat ni Power Ranger Sebab tu mana-mana pemimpin tersedut sombong lah. Mana-mana kerajaan tersedut sombong. Bila-bila masa Allah nak jatuhkan, nampak boleh. Tenang ya. Kita tak masuk pilihan raya pun. Pilihan raya baru habis 2 tahun. Tiba-tiba kerajaan yang ada ketika itu, PH lah sebut terang-terang, jatuh, hilang kuasa. Rupanya Quran dah sebut lah. Pandai baca Quran tak? Pandai? Tak lagi aku nak test tengok. Betul kan? Hanya untuk sembang kemai dengan aku. Nak gilang tu ya. Ni nak. Tak apa lah. Kerja. Saya memang suka seluruh tuan. Jangan kecil hati. Kau tidak mampu mengantuk. Tuan-tuan dengar ayat ni. Saya pun dengar ustaz baca. Saya mana nak ingat ke semua. Ayat dia pendek ya. Wa man nasru illa min indillah, dan kemenangan itu pula hanyalah dari sisi Allah. Allah nak bagi kemenangan senang. Ada seorang tua tu dia tebuk kapal dah. Tebuk-tebuk karamlah kapal itu. Lepas tu dia abang pula, saya sebenarnya bukan nak tak jawatan, terletak jawatan. Ya Allah, aku ni pening orang tua tu. Tak apalah, apa pun apa karam lah, baby lah. Dia nah. Tu ayat ingat nah. Kemenangan ini hanya di sisi Allah.
Allah nak bagi kemenangan pada kita cara mudah. Ni cara mudah, ha? Bukan tebuk atap dah, kan? Kita jadi kerajaan Kedah, alhamdulillah. Tak ada tebuk atap. Dah lepas hilang dah kepercayaan, tak ada orang sokong lepas. Kan? Biar apalah hampa kata apa pun sama juga. Ni macam ni lah, duk sibuk nak jadi Perdana Menteri. Tu kalau kata dia kata betul dia ada 121 kerusi. Tu jadi Perdana Menteri tebuk atap lah tu. Kan? Saya cek memang dia ada 121 kerusi rumah kenduri. Faham? Jemputan ramai. Itu pun akan ada penjarakan sosial. Jangan marah. Aku buat politik pasrah lah kat aku. Tapi saya cakap ada sandaran, tidak? Bukan saya cakap kosong. Dia kata di sini, jangan menghasut orang ramai untuk berpecah belah kecuali pemimpin tu zalim. Dua dalil tuan-tuan. Pertama An-Nisa 148, yang kedua Asy-Syura ayat 41. Boleh dalam Islam. Kalau Zainuddin Hamidi tadi jelas, suara-suara rakyat yang dizalimi tidak boleh dianggap sebagai hasutan, melainkan cara untuk menghentikan kezaliman, dia kata. Jadi kita cerita pikulu kiliak macam lah, ambil permit ceramah, janji malam ni kita menang, esok minyak turun, kan? Memanglah turun daripada lori minyak tu masuk kedai. Kita akan hapuskan tol. Mana ada tol lah ni? Ada. Siapa kata ada tu? Najib Muqalladhah lah tu. Embang. Gini kita telah dizalimi kerana kita ditipu. Tuhan Maha Kaya, tuan-tuan. Alhamdulillah lah. Bukan campur tangan agung, tuan-tuan nak faham. Saya nak cuba rojok juga lah. Lah ni baru saya sedar, tuan-tuan. Pentingnya ada majlis Raja-Raja Melayu. Apa yang saya faham, yang saya baca, tuan-tuan, Raja-Raja Melayu ini merupakan benteng terakhir. Benteng terakhir untuk menyelamatkan negara. Khususnya ada 5 perkara ni hanya majlis Raja-Raja Melayu sahaja yang boleh meluluskannya. Walaupun dia kata 222 ahli parlimen semua bersetuju, tapi 5 benda ni lepas setuju, mereka tak boleh pindah. Dia nak pindah perlembagaan, tuan-tuan. Kalau ada 2/3 memang 148 kerusi. Tapi kalau macam lah tak banyak kerusi, PM ni ada, dia kena mengundi. Tu yang kadang-kadang kalah undi, kan? Tambah nak pindah pula perlembagaan bukan senang. Tapi bila 2/3 kerusi, menang selalu lah. Pasal geng kita semua sokong. Tapi kalau 222 kerusi sekalipun, dia kata 5 benda ni tak boleh dipindah kecuali mendapat restu Majlis Raja-Raja Melayu. Pertama, agama Islam, agama persekutuan. Yang tu siapa tak boleh ronyah. Yang kedua, hak keistimewaan orang Melayu. Yang ketiga, hak keistimewaan raja-raja. Yang keempat, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Yang kelima, darurat. Tengok, agung tak setuju darurat, kan? Walaupun dinasihatkan supaya, kan, istiadat darurat, Majlis Raja Melayu tak mau. Tak boleh. Pak lah. Jadi cuba cek tengoklah, kalau tuan-tuan ada orang yang faham tentang undang-undang ni, perlembagaan persekutuan, tolong bagi tahu saya. Saya dulu memang ada, tapi lah tak apa nak sahluan dah, segan nak telefon. Tak sahluan tu faham nak ni. Dulu kami serupa, lah tidak serupa lagi. Jadi nak tanya tak syok lah, kan? Dah tak sahluan, faham kan? Tu cerita dah. Siapa tak faham, alamak nak mati tu. Jangan menghasut orang ramai untuk berpecah belah, kecuali yang tadi
nak menyelamatkan rakyat daripada terus dizalimi, boleh. An-Nisa 148. Lagi satu apa? Asy-Syura 41. Bahkan Asy-Syura 41 tu tuan-tuan dan perempuan, apa yang kita cakap ni tidak berdosa. Orang yang menedahkan kezaliman tu tak berdosa. Wala man intasara ba'da zulmi fa ulaika ma 'alaihi min sabil. Tu dalil dah. Boleh faham bang? Nah, itu di antara yang dimaksudkan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Mari kita dengar nasihat untuk orang awam. Di sini sikitlah mengajak mereka kan. Yang ni banyak. Pertama, apa maksud nasihat untuk orang awam? Memimpin mereka ke jalan yang benar. Ini nasihat. Mana? Ni macam kita buat kuliah ni dialah salah satu cara nak memimpin masyarakat supaya kembali kepada ajaran Islam, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini betul ya ni. Bukan kita nak ajak melakukan kerja-kerja bid'ah, khurafat dah. Nah, memimpin mereka ke jalan yang benar, jalannya Allah redha. Kita memimpin manusia kena ingat mesti bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pagi Jumaat tu imam baca. Sini dia baca dah surah As-Sajdah. Siapa dah baca selalu? Ramai boleh. Adalah surah Sajadah ataupun pagi Jumaat tinggal tikar Sajadah. Ada Cuba dengar ni. Ni ayat tentang pemimpin yang baik. Dalam surah As-Sajdah tu ada satu kan? Ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu ayat ke-24. Ayat tentang pemimpin. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Bagaimana mereka memimpin rakyat? Yahduna bi amrina. Itu yang saya kata ni, memimpin mereka ke jalan yang benar, berpandukan Al-Quran As-Sunnah. Ayat ni pun habaq yang tu. Mereka memimpin rakyat berdasarkan perintah kami yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lamma sabaru, ketika mana mereka juga sabar. Sabar dalam nak menegakkan kebenaran. Bukan senang. Bukan semua rakyat boleh terima. Bukan semua rakyat boleh sokong. Tapi dia tetap sabar. Pasal apa? Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dia yakin dengan ayat-ayat Allah. Dia yakin dengan perintah Allah. Inilah perintah yang mampu memastikan kehidupan rakyat ini aman, makmur, sejahtera dan sebagainya. Itu pemimpin kita. Nak dia memimpin rakyat berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh tuan-tuan? Boleh. Kira kuliah saya ni walaupun baca hadis, tapi saya kait dengan Quran sama. Bukan kita nak tumpuh hadis, kita kait Quran, ada hadis lain kita bawa pula. Cerita takat saya boleh lah kan. Hak mana saya tak boleh, tanya Fauzi. Fauzi kata jam aku. Memimpin mereka ke jalan yang benar. Cuma main tuan-tuan dengar. Bagaimana Allah memimpin manusia ke jalan yang benar? Apa cara dia? Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Itu dalil dah. Wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabir. Al-Quran saja yang ada kemampuan memimpin manusia ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Ikut Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, maksud nasihat untuk manusia umumnya, mengawasi mereka dari terjerumus ke jalan yang salah. Itu cerita dia. Hampa tolak jam cepat sungguh no. 8.22 5 minit cepat. Hak sana no. Okey, kira bagus lah. Kita boleh berhenti awal kan? Berhenti awal. Lawan aku sama ya. Kan? Dia bukan nak berubah, betul tak? Mengawasi mereka daripada terjerumus ke jalan yang salah. Tu. Sebab tu menjadi pemimpin ni bukan senang. Jangan buka ruang-ruang maksiat. Tengok depan net itu buka ruang untuk LGBT. Duk bahas pula pondan ni nak masuk tandas mana. Selama ni tak lorat depan berak berkilo-kilo dah. Aduh. Menteri Agama tu aku pelik tapi bicara bab tu pula. Tu ada menteri pula kata kalau depa ni nak bermaksiat itu hak mereka. Depa bermaksiat secara rahsia itu hak mereka. Tak boleh cakapnya tu. Pasal apa? Maksiat ni abang wajib dibenteras.
Jangan buka ruang maksiat. Bahkan maksiat wajib dibentras. Kalau kita biang atau kita buka ruang, sekali lagi kita mengundang bala, kita mengundang laknat Allah. Dalam Quran Al-Maidah 78-79. Mantap tak hujah? Boleh? Nak suruh baca? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Tu dalil dah. Jangan buka ruang kepada maksiat. Maksiat wajib dibentras, wajib. Faham? Kita buka ruang pula. Kalau mereka nak bermaksiat, itu hak mereka. Pergi cakap macam tu pula. Patutlah Tuhan bagi tergolek pokok ni. Takat 22 bulan, alhamdulillah. Kalau 22 tahun dengan aku masuk dalam. Kan? Faham? Mengawasi mereka daripada terjerumus ke jalan yang salah. Ini maksud nasihat untuk manusia umum, untuk rakyat. Tanggungjawab kita bersama, tuan-tuan. Jangan kita membiarkan maksiat berleluasa. Mengajar mereka, mendidik apa? Nah, mengajar mereka, nah, tentang agama. Tengok Kelantan, tuan-tuan. Setiap tahun, zaman Tungguni Abdul Aziz lah, saya tak pastilah. Dulu, sewaktu 22 tahun, hampir 20 tahun lebih, beliau menjadi Menteri Besar. Setiap bulan Rejab, Kerajaan Kelantan akan mengeluarkan sejumlah peruntukan kepada seluruh masjid di Kelantan. Nah, masjid daerah mungkinlah. Nah, program apa? Program solat. Mengajar rakyat supaya tahu dan faham solat ni penting. Kan Rejab tu bulan apa? Isra' wal Mi'raj setiap tahun. Perkenalkan kepada mereka tentang qiyamul lail. Allah, hebat. Nah, itu cerita. Mengajar mereka, itu maksud nasihat untuk manusia umum. Belajar daripada mereka. Pasal apa, tuan-tuan? Kita nak abang lah. Kita ni bukan tahu semua. Betul tak? Kita ni kalau tak tahu, jangan duduk sembang kemai. Faham? Dengar ke ni? Kita kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu. Faham belum? Jangan duduk sembang. Nanti orang tahu, kata kita tak tahu. Kita tak tahu, orang tahu, kita tak tahu. Bukan aku, Husam Badarudin. Kenal tak Ustaz-Ustaz? Aku tengok, aku tak apa dia budak ni. Dia umur 30, saya 66. Umur dia 16 tahun, dia pergi mula dengar ceramah saya. Dia cerita, Pak dia kata, anak saya ni Ustaz minat sungguh kat entah. Bekas mufti tanya, entah dulu belajar di mana? Ilmu agama adalah sikit-sikit melalui kuliah-kuliah, masuk pondok. Anak-anak minat sungguh kat entah ni. Tu dia kata, kita kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu. Aku duk tengok dia duk ajak kitab Barul Mazi tu, duk ada berapa belah jilid. Bila nak habis? Baca satu baris, dia pusing satu dunia. Jangan duk abang ada tahu. Patutnya hujung bulan ni saya di tempat dia lah, di rumah mufti di Kok Diang dengan Ustaz Abdul Halim Nasir forum. Tapi dah jadi macam ni, tak tahu boleh mentah daerah ke tak kan? Tapi kalau nak ikut majlis agama tak apa. Dalam surat perkelilingan tu, surat perkeliling tu dia boleh. Dia asalkan pendakwah tu daripada Kedah. Nak kena tanya polis lah pula kan? Nak kena tunjuk kat depa pula. Orang macam Ustaz ni pun kena ada juga kan? Macam saya pun kena ada juga. Hak lembut-lembut pun kena ada. Semua crime yang kami jam kan? Kan? Dia cuba tengok, tuan-tuan tengok Tuhan Datuk Saidina Abu Bakar macam mana kan? Lemah lembut. Omar tegas. Osman lemah lembut. Ali tegas. Apa dia? Tuhan tak elok, dia nak ajak kita lah. Ada masa kita lemah lembut, ada masa kita tegas. Jangan lemah lembut daripada mula sampai habis kan? Tu macam lebih kurang M.Dok Kilau. Hoi. Jam. Lukman buat kuliah hoi lah.
Tapi jangan duk keras daripada mula sampai habis jokoh. Apa tahu siapa ustaz pernah kuat jokoh sampai lingkup speaker. Yang abang ada. Tu jenis jokoh aku berforum dengan dia susah hati. Terkejut aku. Aku tahu bila mai gila saya ni, hang boleh lah jangan duk jokoh. Hantar dah sakit aku sakit jantung tak pasal. Nah, hampa carilah siapa dia ustaz tu. Dia kalau kata apa PA sistem cak ayam lingkup tu jokoh sungguh. Kan? Tak apalah, masing-masing buatlah. Kan? Saya tak lorat pun. Nah, kita buat, kita cakap, kita tanggungjawab. Belajar daripada mereka sebab setiap manusia ada kelebihan. Tidak. Saya walaupun nama ustaz, ada benda juga saya tak tahu tentang agama baru-baru ni. Anak murid main. Dia ajak saya, ustaz, saya doa main lama dah doa ni dalam sujud yang terakhir. Ya kah? Ayat ke berapa? Dia buat Fusilat kot. Bukan Fusilat. Ayat surah 40 ayat 44. Ustaz baca ayat ni 3 kali dalam sujud. InsyaAllah ustaz niat kita belajar kepada dia. Kan kita tahu ke semua. Nah, mengajar mereka, belajar daripada mereka yang baik-baik lah, kan? Saling menolong antara mereka dalam perkara kebaikan dan takwa, sama macam tadi. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam perkara kebaikan dan peningkatan ketakwaan. Yang tak boleh, wala ta'awanu 'alal izmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Jangan kita bersekongkol, jangan kita bekerjasama dalam benda-benda yang tak elok. Nak buat zalim kat orang, nak fitnah orang. Puak-puak ni tak habis-habis fitnah. Kemarin dulu fitnah kata tok guru tak hadir. Dia ni tak ada kerja lain. Dulu dia fitnah Tan Sri Khalid Ibrahim. Dah apa jadi Fauzi? 2-3 ekor ni apa? Pergi minta maaf kat Tan Sri Khalid Ibrahim. Kau tak, dia kata kalau hampa tak tarik balik, aku saman hampa. Depa tarik balik. Fitnah. Hak langkah kajang tu lah. Orang yang sama kan ada kerja lain lah. Faham Syekh? Okey lah ngangguk tu. Kalau tak ngangguk tu puak dia lah tu. Sip baik ngangguk. Kan? Apalah hampa dapat apa fitnah orang. Tok guru duk ada dalam parlimen tu. Dia kata mungkinlah kita sangka baik pilihan negara Timur Tengah. Amboi. Tak habis. Hak 90 juta depa juga. Tapi tak dibuktikan. Hampa tak takut ke tuan-tuan? Salah satu rukun iman, beriman dengan hari akhirat. Pembalasan sebenar di negeri akhirat, bukan di dunia. Kalau kita percaya ada hari akhirat, hari pembalasan, timbang semua apa semua, jangan duk fitnah orang sewaktu hidup di dunia. Tapi kalau tergamak fitnah, bagi saya sah dia tak percaya ada hari akhirat. Kalau Fauzi percaya ada hari akhirat, ada hari akhirat, hari pembalasan dan sebagainya, ada kan? Atau mau tak kita buat benda-benda yang akan menyebabkan kita sengsara di akhirat? Kita tak buat. Saya ingat saya ceramah 30 tahun lah, alhamdulillah saya tak pernah fitnah orang. Walaupun mereka kata fitnah, bukan fitnah, kita cakap benda betul. Tak sebut pun nama mereka. Itu musuh, tak usah kira lah. Kita pun tahu, kita jangan duk fitnah orang. Sebab esok sengsara di akhirat. Di dunia kita terlepas. Hakim memihak kepada kita. Kan? Tu contoh. Macam ada seorang ustaz lah. Dia hentam Sultan Selangor. Kan? Orang negeri hamba. Kenal tak? Kan? Dia didapati bersalah kan? Tapi kerajaan masuk campur. Kerajaan Mahathir lah tahun lepas. Dia dibebaskan. Tidak. Tak takut lah. Tu cerita dia. Kita tak mau fitnah, kita cakap benda yang betul. Saling menghormati, ni ajaran Islam. Termasuk tuan-tuan menghormati bangsa-bangsa yang bukan Islam. Kita hormat dia hormat tak agama kita. Tapi di Malaysia ni terbalik. Kita tak pernah usik agama dia. Dia duk hentam agama kita tu, kadang-kadang nak ingin tu. Dia tak? Dia hina agama kita, dia hina Nabi kita, tulis dalam bau-bau ni keluar dalam Facebook tu. Dia maki Tuhan. Allah apa tu, dia kata macam-macam lah. Dia mencarut. Dia kata, kita pernah maki ke Tok Kong dia?
Tak benar. Tu kata depa ni kau konjak tuan-tuan. Nah, doa banyak-banyak lah supaya Allah gagalkan segala perancangan jahat depa. Nah, Allah ni dia nak bagi mampu musuh-musuh Islam ni macam-macam cara, kan? Macam-macam cara. Kita minta berterusan, tapi kita jangan usik. Hormatilah mereka. Khususnya dalam soal akidah. Kita tak boleh paksa depa menerima Islam. La ikraha fid-din, Al-Baqarah 256. Nah, tak ada paksaan agama. Itu kepercayaannya, keyakinannya, biar pi kat dia. Boleh? Saling menghormati, baru kita hidup harmoni. Kita tak usik agama dia, kan? Dia tak usik agama kita. Ni sampai di Pulau Pinang tak bagi guna speaker, kan? Hanya untuk azan dan iqamah saja. Jadi makna khutbah pun pakai speaker dalam dia. Depa pun duk ganggu juga. Kadang kita nak semayang pun ganggu. Bila ada perayaan apa? Taipusm. Tiada. Sampai jalan kena tutup. Polis kena jaga. Kesian kat polis. Kadang-kadang jaga sampai terlupa semayang. Jangan terlupa semayang pula. Lepas tu dia katuk gendang pula punya kuat. Kita nak semayang At-Tahiyah pun terlupa lah. Tak bagi salam. Pasal apa? Dia katuk kuat kan? Will mudu balik. Will mudu balik. Berbam. Tapi dia pakai katuk gendang sedap tau. Orang India. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Dia pakai katuk gendang tu. Cuba hampa dengar Cina katuk. Tak pernah rugi. Untung lah haram jadah. Dia pakai katuk gendang kat Cina. Untung. Tarian Cina kan. Untung. Bila dia tutup dia kata untung. Untung. Dia pakai untung. India kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Melayu ni aku kesian. Dia untung dulu, dia bankrupt kemudian. Untung, rap bankrupt. Habis. Kesian bangsa aku nak buat macam mana? Jangan marah. Ini style saya kuliah di mana-mana apa aku macam tu ya. Saya kuliah saya yang ramai orang besar ni di Kelana Jaya. Tan Sri ada, datuk-datuk ramai. Aku lawak sebab tu lah. Seorang tu malah tak suka saya. Lah ni sampai jadi baik dengan saya. Lama sebutlah dia. Dia kata saya suka ustaz banyak baca dalil Quran hadis. Walaupun saya tahu ustaz duk hentam kerajaan. Dia no. Bila tak pada kita baiklah kenapa? Muafakat nasional kan. Tapi dia kata saya suka cara ustaz biar kita cakap ada fakta, bukan duk main hentam. Dia kata kalau ustaz duk hentam memang dia confirm balik. Dia tak suka dengar macam tu kan. Tapi tang lawak, saya lawak siapa tu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Melayu kesian untung dulu, dia tutup rak dan kerap. Saling menghormati. Ini cara kita nak hidup dalam keadaan harmoni. Saling mencintai. Ni. Nah, apatah sesama Islam. Ruhama'u bainahum. Nah, mereka berkasih sayang di antara mereka. Baik, bersama-sama menjaga kemaslahatan hidup. Masalah ni kebaikan hidup dengan menjauhi sifat-sifat yang membangkitkan fitnah dan permusuhan. Itu dia. Itu dia sebut. Jaga. Jangan tutur kata kita, kenyataan kita menyebabkan tercetus fitnah dan permusuhan. Menang cara fitnah Tuhan nak tunjuk 22 bulan ya. No, Tuhan kuasa. Dia lupa. Nah, kita jangan lupa, jangan sombong. Ketika kita menjadi kerajaan ke, jadi parti pembangkang, kita tetap orang Islam yang beriman. Pedoman kita Al-Quran dan Sunnah. Itu pesanan saya. Terus ada bimbang Allah jaga kita insya-Allah. Nah, memahamkan mereka bahawa setiap orang ialah anggota dalam masyarakat. Ni baik India, baik Cina, baik Melayu, kita tak nafi. Kesemua bangsa di Malaysia termasuk Bengali ni, Sikh ni, memainkan peranan memajukan negara Malaysia. Tak payah diungkit lah benda-benda hak keistimewaan Melayu tu dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 153 yang disebut sebagai kontrak sosial.
yang ditandatangani oleh semua etnik, semua bangsa dengan orang putih. Orang putih tanya India, hang nak duduk di sini ke nak balik negara hang? Kami tak mau dah balik. Nah, kami nak duduk di tanah Melayu. Cina pun macam tu. Tak apa. Oleh kerana tanah ni milik Melayu. Melayu teroka dulu, dia sebagai tuan, kami sebagai kerajaan nak bagi kat depa kemerdekaan. Depa ni kena dapat keistimewaan. Perkara 153. Hak orang Melayu. Adalah dia sebut satu, depa pun sains setuju. Mai anak-anak cucu depa duk ungkit. Nak ungkit apa benda tu duk ada dah dalam perlembagaan persekutuan, kan? Tu cerita dia. Jadi memahamkan mereka bahawa setiap orang ialah anggota dalam masyarakat. Hampa dah kuasai ekonomi, hampa nak apa lagi? Nak negara tak boleh, sebab ini orang Melayu punya. Orang Islam 63% di Malaysia ni. Jadi kalau minoriti jadi kerajaan tak kena, kan? Islam pula dalam perlembagaan persekutuan sebut agama Islam agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Itu keadilan. Hang orang India nak amal agama Hindu, amal. Hang Cina nak jadi Buddha, boleh. Ada orang India agama Buddha apa dah, kan? Itu hak dia apa, kita jangan kacau, kan? Kita nak bagi faham, hampa pun penting bagi negara kami, kami pun penting. Mai kita hidup aman, damai, harmoni demi masa depan anak cucu kita. Senang, sama-sama senang. Hampa dah senang lah, ekonomi hampa pulun lah, tidak, kan? Ni payah tuan-tuan. Depan nak apa kita buah penumbuk tu lagi. Tu aku tak boleh delok bapak ni, aku jenis pandai barat. Apa nak apa lagi? Ekonomi hamba dah kuasai, kan? Jutawan-jutawan di Malaysia, Melayu ada apa kat? Hak lain semua Cina. India pun jatuh nombor 2. Ananda Krishnan nombor 2 terkaya di Malaysia. Nombor 1 Robert Cook, ada lagi sampai lah. Dia pun lebih kurang Umar Mahathir lah, kan? Nak apa lagi? Jutawan-jutawan semua, bilioner pun apa? Melayu ada 2-3 orang. Syed Muhtar Bukhari, apa lagi? 2-3 orang kan? Mainlah kita hidup dalam keadaan harmoni. Jadi hampa pun penting, kami pun penting. Allah seronoknya tuan-tuan. Kalaulah kita boleh hidup sedemikian, memahamkan mereka bahawa setiap orang ialah anggota dalam masyarakat. Kalau tidak, orang tak panggil masyarakat. Hidup ni tuan-tuan dan puan-puan tak boleh hidup nafsi-nafsi, hang-hang, aku, tak boleh. Sebab tu Islam ajak, walaupun kita berjiran dengan bukan Islam, hak kejiranan perlu dijaga. Tidak tuan-tuan, saya tak setuju satu, minta maaf lah kalau tuan-tuan buat di sini. Ni pasang bacaan Quran di kawasan yang orang bukan Islam ramai. Itu saya tak setuju. Pagi pukul 5 pergi pasang lah. Kawan tu semalam tidur lambat, kan? Kalau 99% tu boleh tahan gila. Tapi jangan lawai sangat. Ada setengah tempat saya pasang, macam 4:30 main dah. Dia main-main pasang, dia balik tidur apa? Kau boleh percaya kan? Kawan ni mania macong tak boleh lena, kan? Betul tak? Tengok Quran, kita kena jaga kejiranan, hak kejiranan. Tapi ada juga orang bukan Islam suka dengar Quran, suka dengar laungan azan. Pasal apa? Dia kata yang ni menyebabkan aku boleh bangun awal, prepare untuk nak pergi kerja, kan? Sekali tu orang Cina tu heran, 2-3 hari tak ada azan, dia pun bangun lewat. Apa pasal? Tok Bilal meninggal dah dunia. Patutlah dia kata saya dengar ni lah saya boleh bangun awal. Ada juga yang suka. Tapi kalau mereka ramai, azan, iqamah tu hak kita, tu agama. Bacaan Quran itu benda yang bukan wajib, tidak, kan? Jadi itu kita kena jaga hak-hak kejiranan. Baik. Jadi itulah di antaranya memahamkan mereka bahawa setiap orang ialah anggota dalam masyarakat. Macam tu juga dalam perjuangan Islam tuan-tuan. Perjuangan Islam Fauzi. Bukan kata tak ada Fauzi, Islam tenggelam, tak. Fauzi penting, dia penting, saya penting, semua penting. Saya boleh berdakwah, saya boleh berceramah, yang ni boleh buat kerja, yang ni boleh pegang-pegang. Ini dia sebut dalam Quran apa? Bunyanun marsus. Sebagai sebuah bangunan. Bangunan. Apa bangunan? Bumbung, dinding, tiang, lantai, itu bangunan. Makna
Semua benda ni baru jadi bangunan. Orang tak panggil bangunan kalau tak ada bumbung. Tiang tak ada, bangunan tik minyak apa? Ada tingkap, ada dinding. Itulah masyarakat, tuan-tuan. Jadi cakap tu insya-Allah bulan depan kita main macam biasa kono. Nak pernah tanyalah pula depa nak rentas daerah ni kan. Saya pun tak pernah nak faham, tapi kalau ikut majlis agama boleh. Asalkan pendakwah tu daripada Kedah. Jadi cakap tu insya-Allah tuan-tuan tengoklah kokot rasa-rasa nak beli produk-produk yang kami bawa. Malam ni ada satu produk tu sedap tuan-tuan. Bukan sedap, sedap bahang. Apa dia? Pek-yek. Kalau aku je pek-yek. Sedap, paket RM2. Saya ni jarang makan pek-yek, tapi bila saya try makan hari tu 2 minggu sudah. Terus saya pergi cari dia, beli, memang sedap sungguh dengan kacang dia banyak. Sepaket RM2 lah. Ni semua ni kita nak bantu orang susah lah. Projek-projek yang saya dah buat sekian lama. Ada produk-produk lain, kopi goji, apa susu kambing ke, sabun mandi, produk Islam semua. Pak Ji tak pernah beli kot sabun mandi tu. Ada lah, wangi tak? Wangi bahang no. Tuan-tuan tengoklah apa yang boleh tuan-tuan bantu insya-Allah. Jadi kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul As. Subhanallah. Astaghfirullah. Tawasul bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.